Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat EU3 menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 321 tapi kita undur sedikit ke muka surat 320. Kita ambil daripada asal perbincangan, iaitu subtopik yang ke-11 daripada bab yang terakhir, hukum tidak bermazhab. Soalan, terdapat golongan tertentu. Golongan tertentu ini bukan sahaja golongan yang terpelajar, yang belajar agama, bahkan termasuk orang awam, orang biasa-biasa, bukan mengaji sangat agama, mungkin ada pernah dengar kuliah ceramah macam itu, orang awam, yang mana mereka ini menolak untuk bermazhab. Dia tak nak ikut mazhab Syafi'i ke, Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke. Apa alasannya? Kerana kata dia, kenapa dia ikut mazhab yang kita disuruh ikut Quran dan Sunnah? Zaman Nabi SAW pun tak ada mazhab. Sepatut kita ikut Quran dan Sunnah. Jadi bagaimana kita menanggapi dakwaan golongan ini? Jadi sebelum kita pergi kepada jawapan yang ditulis oleh Ustaz Mahdi dalam kitab ini, kita refresh balik perbincangan kita dalam kuliah yang lalu. Pertama, dakwaan mengatakan bahawa mazhab tidak ada di zaman Nabi SAW itu tidak tepat. Kerana mungkin orang yang bercakap itu bila dia kata tak ada mazhab zaman Nabi SAW, dia membayangkan yang dimaksudkan itu adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Memang benar mazhab-mazhab ini belum ada. Di zaman Nabi SAW tak ada mazhab yang kita sebut tadi. Tetapi bila kita kata ada mazhab zaman Nabi SAW itu kerana ada konsep berbeza pandangan. Apa makna mazhab? Mazhab ini adalah perkataan bahasa Arab. Perkataan asal dia adalah zahaba yazhabu. Perbuatan yang bermakna pergi. Zahaba makna pergi. Jadi mazhab bila tambah huruf mim, dia menukarkan menjadi isim. Daripada fi'il perbuatan menjadi isim, noun. Ismu makan dikata, nama tempat. Jadi kalau zahaba yazhabu maknanya pergi, mazhab bermakna tempat pergi. Tetapi zahaba yazhabu juga boleh bermakna berpandangan. Misalnya kita jumpa dalam kitab-kitab dia tulis zahaba al-imamu Abu Hanifah rahimahullah taala kaza wa ila kaza wa kaza wa zahaba imamun Asy-Syafi'i rahimahullah taala ila kaza wa kaza. Dalam kitab disebut al-Imam Abu Hanifah zahaba, pergi kepada pandangan begini-begini, sementara imam kita Syafi'i rahimahullah taala pergi kepada pandangan yang berbeza. Pergi di situ maksudnya berpandangan. Bila dalam konteks zahabal imam ila kaza wa zahaba imam akhar ila kaza, itu bermakna berpandangan. Imam Abu Hanifah berpandangan begini, Imam Syafi'i berpandangan begini.
Maka mazhab maknanya pandangan. Jadi mazhab dengan makna pandangan itu telah ada di zaman Nabi SAW, bahkan diiktiraf oleh Nabi SAW. Cuma mazhab zaman Nabi tidak berpanjangan lah, kerana Nabi SAW ada untuk membetulkan ataupun mengatakan tak tepat. Jadi selesai dengan apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Tapi mengiktiraf perbezaan pandangan itu dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Misalnya apabila dua orang sahabat yang sudah solat dengan menggunakan tayamum, kerana asalnya mereka nak solat tak ada air. Ada dalil dalam Al-Quran dalam keadaan demikian, tayamum dan solat. Cuma selepas itu apabila mereka menyambung perjalanan, jumpa air. Kat situ tidak ada dalil yang jelas kalau sudah solat jumpa air, adakah kena solat lagi sekali atau tak perlu. Oleh kerana tidak ada dalil yang jelas, masing-masing berfikir. Seorang berfikir, okey, sudah solat dengan tayamum, apa nak solat lagi? Selesai. Seorang lagi berfikir, dia betul dah solat, tapi solat tadi dengan tayamum kerana tidak ada air. Sekarang air sudah ada dan waktu solat masih berbaki, maka wuduk dan solat lagi sekali. Bila mereka berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi bersabda kepada yang tidak ulang solat, hanya solat satu kali sahaja, asabtas sunnah. Kamu buat tadi itu dah kena dengan sunnah, kena dah cara macam itu. Tetapi tidaklah Nabi SAW bersabda kepada yang solat dua kali, fa'altal bid'ah, kamu dibuat bid'ah, kenapa solat dua kali? Tidak. Bahkan Nabi SAW memberi satu bentuk pengiktirafan dengan sabda baginda, walakal ajru marrataini, dan bagi kamu pahala dua kali. Berarti Nabi SAW meraihkan pandangan yang ini Nabi SAW benarkan, yang satu lagi juga Nabi SAW tidak salahkan. Dalam kejadian yang lain, sebab kadang-kadang orang kata, apa susah-susah mazhab? Kita ikut hadis kan senang. Sebab manusia boleh tersalah dan tersilap. Tetapi Nabi dah confirm maksum. Nabi tidak ada membuat satu kesalahan atau dosa dan sebagainya. Ikut hadis lah. Nak ikut Imam Syafi'i buat apa? Walaupun Imam Syafi'i alim, boleh jadi salah lagi. Walaupun Imam Abu Hanifah alim, boleh jadi salah lagi. Ikut Nabi terus, senang. Orang yang bercakap macam ini, dia tidak faham kaitan mazhab dengan hadis. Kalau dia faham, dia tidak akan cakap macam itu. Kalau dia faham bahawa mazhab itu sebenarnya adalah natijah daripada usaha para alim ulama untuk ikut hadis. Jadi apabila ulama pergi pada Quran, bila ulama pergi pada hadis, akan berlaku salah satu dari dua natijah. Natijah yang pertama, iaitu bila ulama pergi pada Quran dan hadis, semua ulama memahami dengan kefahaman yang sama. Maka keluarlah fatwa yang sama, terhasillah natijah yang pertama, namanya ijma'. Iaitu kesepakatan para ulama yang sedemikian wajib kita ikut. Haram kita langgar ijma' ulama'. Tetapi tidak jarang-jarang berlaku bahawa apabila ulama' pergi pada Quran dan hadis, seorang faham begini, seorang faham begitu, maka keluar fatwa berbeza. Ulama' ni fatwa macam ini, ulama' seorang lagi fatwa lain. Maka inilah namanya khilaf. Ya, apabila berlaku khilaf, ada fatwa yang berbeza, maka fatwa yang berbeza itulah namanya mazhab. Itu berlaku di zaman Nabi SAW dalam nak memahami hadis Nabi, yang mana sahabat dengar sendiri dengan telinga mereka hadis yang dituturkan daripada murid Nabi SAW, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang daripada kamu sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah, iaitu satu golongan orang Yahudi yang mereka ini khianat kepada Nabi SAW dan juga penduduk Madinah dalam peperangan yang dikenali sebagai peperangan Al-Ahzab, iaitu coalition, orang-orang kafir berpakat nak mengalahkan penduduk Madinah, atau dikenali juga sebagai peperangan Al-Khandaq, peperangan parit. Kerana dalam peperangan tersebut, strategi yang digunakan oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah menggali parit di keliling Madinah. Jadi sepatutnya orang Yahudi Bani Quraizah sebagai penduduk Madinah, rakyat Madinah, kena tolong Nabi SAW melawan musuh. Tapi tidak, mereka bersekongkol dengan musuh. Ini pengkhianat, ataupun dalam istilah undang-undang moden dipanggil treason. Setahu saya dekat Malaysia, undang-undang kita tidak ada kesalahan treason, tapi ada kesalahan yang dipanggil waging war against yang di-Tuan Agong, melancarkan perang
terhadap yang Tuan Agung. Iaitu juga kalau didapati bersalah boleh dijatuhkan hukuman mati. Pernah digunakan terhadap kumpulan Al-Ma'unah, kalau masih ingat yang merampas senjata askar di kamp tentera dan sebagainya. Tapi kesalahan ini biasanya hukuman mati. Jadi di zaman Nabi SAW, Nabi SAW menghantar tentera untuk pergi menyerang kampung Bani Quraizah yang khianat dalam peperangan tersebut, dan Nabi SAW pesan tentera yang pergi ke sana tu jangan sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Jadi kalau ikut, mereka kata ikut hadis. Ikut hadis. Hadis kata jangan sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Tetapi apa yang berlaku? Dalam perjalanan, belum lagi mereka sampai ke kampung Bani Quraizah, telah masuk waktu asar. Sebahagian sahabat solat dulu, sebahagian lagi tidak. Mereka tunggu sampai di kampung Bani Quraizah baru mereka solat, sedangkan waktu asar sudah habis. Baik. Jadi apabila berita ini sampai kepada Nabi SAW, baginda tidak mengkritik mana-mana. Nabi tidak marah kepada yang solat dulu, Nabi juga tidak marah kepada yang solat 2 waktu. Kenapa? Kerana masing-masing ada dalil. Yang solat dahulu bukan ingkar kepada perintah Nabi SAW, tapi mereka cuba memahami apakah tujuan Nabi SAW bersabda demikian. Dalam undang-undang Inggeris, kalau kita belajar jurisprudence, dia ada beza antara dipanggil purposive approach. Dalam hakim nak mentafsirkan undang-undang, purposive approach, dia tengok apa tujuan undang-undang tu. Ada dipanggil literal approach, dia tengok wording undang-undang tu dan dia tafsirkan. Jadi ada sahabat kita boleh katakan seolah-olahnya purposive approach. Apa tujuan Nabi SAW bersabda demikian? Supaya kita itu berjalan dengan cepat, bersegera ke kampung Bani Quraizah, kira-kira kita sampai itu waktu asar. Itu maksud Nabi. Tapi oleh kerana kita sudah terlambat, solat adalah ibadah yang berwaktu. Ada dalil mereka. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu ke atas orang mukmin merupakan kewajipan yang berwaktu. Jadi dia ada dalil, maka dia solat. Adapun yang tak solat, bukan juga menolak ayat Quran tadi, tapi dia memandang bahawa arahan Nabi itu memberi satu pengecualian. Untuk kejadian pada hari tersebut, boleh sembahyang asar 2 waktu, tujuannya nak sembahyang di kampung Bani Quraizah sebagaimana zahir hadis. Jadi kedua-duanya itu tidak dikritik oleh Nabi SAW, menunjukkan baginda SAW mengiktiraf perbezaan pandangan dalam memahami dalil. Yang tadi tak ada dalil. Kalau jumpa air, adakah nak kena wuduk dan solat lagi sekali? Memang tak ada dalil. Yang ini ada dalil, tapi berbeza dalam memahami dalil. Masih boleh berlaku. Bahkan kalau masih ingat, dalam kuliah yang lalu saya bagi contoh, semata-mata nak memahami huruf ba satu saja, berlaku 3 mazhab dalam bab wuduk. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cara solat, idza qumtum, kalau terjemah direct, apabila kamu telah solat. Sebab qumtum tu fi'il madhi, past tense. Jenuh lah lepas solat baru wuduk. Siapa punya ajaran? Idza kuntum ila solah, maksudnya apabila kamu nak solat, maka basuh muka, basuh 2 tangan hingga ke siku, wamsahu biru'usikum. Hendaklah kamu sapu dengan kepala kamu. Kalau terjemah direct. Macam mana kita wuduk? Letak kepala dekat air, sapu dengan kepala? Tak. Tidak ada ulama yang memahami wamsahu biru'usikum makna sapu dengan kepala, tidak. Ulama faham macam mana? Mazhab Syafi'i memahami wamsahu biru'usikum maksudnya sapulah sebahagian kepala kamu. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sapu sekadar 3 helai rambut pun sudah sah. Kerana sudah memenuhi konsep sebahagian. Mazhab Hanafi mengatakan kalau setakat 3 helai rambut tak sah. Paling tidak sekadar setapak tangan. Dalam satu hadis Nabi SAW diriwayatkan baginda berwuduk, baginda tolak serban ke belakang, lalu sapu di atas kepala dan serban. Kalau tak perlu kena sekadar setapak tangan, tak ada makna Nabi SAW tolak serban ke belakang. Itu kefahaman mazhab Hanafi. Kefahaman mazhab Maliki, kata mereka, ba dalam ayat itu dipanggil ba zaidah, ba tambahan. Dari segi makna tak ada makna, hanya nak tambah bagi sedap.
Jadi wamsahu bi ru'usikum, takdirnya makna adalah wamsahu ru'usakum. Sapulah kepala kamu. Yang dikatakan kepala itu kan semua. Maka kena sapu semua baru sah. Kalau sapu sikit tidak sah. Habis kita macam mana kita mazhab Syafi'i? Maka kita sapu semua, itu hukumnya sunat kerana keluar daripada khilaf itu digalakkan. Kalau kita sapu sikit kan masalah, dua mazhab kata tak sah. Tapi kalau kita sapu semua mazhab kata wuduk kita sempurna, sah. Cuma nak ceritanya apa? Sama-sama rujuk ayat Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, hajikan kerana nak memahami satu huruf boleh berlaku tiga mazhab. Itu macam mana kamu kata ikut Quran hadis saja, tak payah ikut mazhab? Itu ikut Quran hadis saja. Masih berlaku mazhab. Baik. Jadi tak benarlah orang yang mengatakan kita tak perlu ikut mazhab, kita hanya ikut Quran dan hadis sahaja, tak benar, kerana mazhab itu adalah produk Quran dan hadis. Secara kesimpulan, ada tiga pilihan dalam bab bermazhab. Kalau orang tu kata saya tidak bermazhab, tak tepat. Dia mungkin tak faham makna mazhab. Kerana ada tiga pilihan. Pilihan yang pertama, dia bermazhab dengan mazhab guru dia. Yang mana guru dia juga mengambil mazhab daripada guru sebelumnya. Daripada guru bersambung-sambung mazhab itu. Kalau dia mazhab Syafi'i misalnya, sampai berjumpa kepada ulama-ulama murid-murid Imam Syafi'i. Habis berjumpa pada Imam Syafi'i. Lagi berjumpa kepada guru Imam Syafi'i. Berjumpa kepada tabi'in, sahabat, dan berjumpa ilmu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bermazhab dengan cara ambilan yang sanad perguruan itu bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seumpama itu di zaman kita hanya tinggal 4 mazhab. Habis mazhab yang lain pupus, tak sampai. Ada mazhab ulama-ulama yang hebat-hebat, fuqaha us-sab'ah, ahli fiqh yang 7. Di zaman mazhab yang 4 pun ada ulama-ulama mujtahid yang lain. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah memuji, mengatakan bahawa Al-Lais bin Sa'ad, seorang ulama mujtahid, beliau ni lebih faqih daripada Imam Malik. Padahal dua-dua tu ulama besar. Imam Syafi'i puji mazhab ataupun kepakaran Imam Lais bin Sa'ad, lebih faqih, lebih faham hukum berbanding Imam Malik. Padahal Imam Malik pun sudah hebat. Tapi mana mazhab Imam Lais bin Sa'ad? Sekarang siapa beramal dengan mazhab Imam Lais bin Sa'ad? Tak ada. Kenapa? Tak sampai. Mungkin kita dengarlah satu dua fatwa yang dinisbahkan kepada beliau, dalam isu ni dinisbahkan beliau berfatwa begini, tapi nak taklid tak boleh. Kerana tak sampai. Kan dalam hadis pun kan sabda Nabi SAW. Tapi kenapa tak pakai hadis tu? Ada masalah pada periwayatan dia. Ada terputus di sini, ada perawinya pelupa. Itu pun sudah ada perbincangan, padahal itu hadis Nabi. Tapi oleh kerana riwayatnya itu ada masalah, maka ada tempat-tempat tidak boleh diamalkan. Bayangkan hanya fatwa ulama, tak sampai kepada kita. Kalau sampai pun putus-putus, sampai pun terbahagi-bahagi. Takkan fatwa itu dah ditarik balik, takkan fatwa itu hanya pengecualian daripada kaedah umum, kita tak tahu. Maka tak boleh amal. Itu sebab dia, bukan kerana taksub. Kamu ni taksub dengan mazhab yang 4, kenapa? Bukan masalah taksub. Kalau sampai mazhab yang lain itu kepada kita, kita pasti itu mazhab boleh ikut. Masalahnya tak sampai. Baik. Pilihan yang kedua. Kata dia, saya bukanlah tak mau ikut mazhab, tapi saya ni lebih selesa ikut apa yang pensyarah saya kata. Sebab pensyarah saya ni dia belajar sampai PhD. Kalau baca Imam Syafi'i, Imam apa tu tak ada PhD. Jadi kalau pensyarah saya ada PhD, saya selesa ikut dia. Apa pendapat yang dia kata kuat dalam masalah ni, dia kata ini yang kuat, saya ikut. Kalau dia kata tak dalam masalah ni, ini yang kuat, saya ikut. Jadi dia sebenarnya ikut mazhab pensyarah dia. Mungkin pensyarah dia kata, okey, dalam bab ni mazhab Hanafi kuat, dia pun ikut. Dalam bab ni tak, mazhab Hanafi tak kuat, yang kuat mazhab Syafi'i, ikut. Jadi kuat tak kuat tu siapa yang kata? Pensyarah dia kata. Maka dia sedang ikut mazhab pensyarah dia. Nak kata tak bermazhab, tak juga. Pilihan yang ketiga. Kata dia, saya ni ustaz, saya jenis tak taksub punya orang.
Mazhab imam-imam pun kalau saya tengok tak kena dengan Quran hadis, saya tak ikut. Saya imam tak maksum. Oh ya, imam tak maksum. Awak maksum ke? Awak tu maksum ke tidak? Ya. Hatta kalau pensyarah saya sendiri, walaupun dia ada PhD, tapi kalau saya lihat pendapat dia tu tak kena dengan Quran hadis pun saya tak pakai. Saya jenis tak ta'assub punya orang. Bukan awak tak ta'assub. Cuma awak tak sedar. Awak tu ta'assub dengan pandangan awak sendiri. Ya. Awak dengan nahwu lintang pukang bahasa Arab pun tak pernah faham, ya. Tiba-tiba awak boleh tentukan pendapat imam-imam mazhab tu kena tak kena dengan Quran hadis. Usul fiqh awak belajar bila? Usul tafsir awak faham bila? Ya. Cara istinbat hadis macam mana? Masalikul illah awak faham ke tidak? Apa rukun qiyas awak reti ke tidak? Tiba-tiba awak nak kata, awak nak nilai mana pendapat imam yang lebih kuat, awak sedang ta'assub kepada mazhab awak sendiri. Dan ini dibimbangi cepat masuk neraka. Kenapa? Nabi SAW memberi amaran, ajrukum alal fatwa awil futya, ajrukum ala nari jahannam. Orang yang paling berani antara kamu berfatwa, itulah orang yang paling berani masuk neraka jahannam. Beranilah. Ya, bahasa Arab dia pun tak berapa pasal tahu anak anta je. Lepas tu tahulah 2-3 patah perkataan. Hanya kan baca terjemahan Quran. Lepas tu nak berfatwa. Ya, tak pernah belajar usul fiqh, tak pernah faham rukun qiyas, tak pernah faham masalik illah, tak pernah faham ilmu dilalah, apa jenis dilalah yang terang, apa jenis dilalah yang tak terang. Yang tak terang tu berapa level? Kalau berlaku contradiction nak dulukan yang mana? Ada ke benda macam tu? Ada benda macam tu pun kamu tak tahu. Tiba-tiba kamu konon-kononnya nak tentukan pendapat siapa yang kena dengan Quran hadis. Maka ini namanya angan-angan. Saya bukan apa, saya jenis tak mau ta'assub. Maka saya nak amal semua mazhab. Boleh ke bang amal semua mazhab? Boleh ke amal semua mazhab? Kita ambil contoh mudah lah. Dalam bab sunat tak sunat baca doa kunut subuh, ada dua pandangan yang besar. Satu mengatakan sunat, satu kata tak sunat. Awak nak amal dua-dua, yang mana satu awak amal? Baca kunut ke tak baca? Kan satu juga akhirnya. Makanya ulama-ulama yang hebat-hebat dahulu, walaupun mereka mahir banyak mazhab, mereka amal satu. Kita satu mazhab pun tak mahir, nak amal 4. Itu namanya angan-angan majnin. Betul. Ya, saya tak kata ke orang lain, saya sendiri. Saya mengaku mazhab Syafi'i, bukan saya mahir sangat mazhab Syafi'i. Banyak hukum hakam mazhab Syafi'i saya tak tahu. Tiba-tiba nak beramal 4, kan itu angan-angan. Ya. Baik. Dalil Al-Quran, firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu tanya ahli zikir, orang yang tahu, orang yang ada ilmu kalau kamu tak tahu. Tanya saja ke? Tanya dan ikutlah. Takkan Allah suruh tanya, oh ya macam tu, okey tak apa, tapi saya tak nak ikut. Apa faedah tanya? Faedah tanya orang yang tahu, supaya selepas kamu bertanya dan diberi jawapan, kamu ikut. Maka yang tahu tu adalah imam-imam mujtahidin. Bila ditanya oleh orang awam dan mereka berfatwa, maka orang awam wajib ikut. Sebab orang awam tidak pandai berinteraksi dengan Quran hadis. Tapi saya nak ikut dalil, bagus ikut dalil, tapi untuk ahli dalil. Yang bukan ahli dalil, kalau nak ikut dalil, nanti jadi ahli dhalal. Orang sesat. Boleh ke sesat Ustaz ikut Quran hadis? Kenapa tak boleh? Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan apa yang ada dalam Quran, Allah menyesatkan ramai orang. Mana dengan salah interaksi dengan Quran tu jadi sebab ramai orang jadi sesat. Wa yahdi bihi katsiran, dan beri hidayah ramai orang dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Apa beza? Yang ini interaksi dengan Quran jadi sesat. Yang ini interaksi dengan Quran dapat hidayah. Bezanya adalah betul atau tak betul cara interaksi. Macam mana cara yang betul? Iaitu masuk kepada Al-Quran melalui pintu ulama. Mana dalil? Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yatazhu anil ibad. Allah tidak cabut ilmu dengan cara Allah sentap daripada hamba, hilang ilmu. Tak, bukan macam tu. Tapi macam mana cara Allah tarik ilmu? Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Maka tetapi Allah akan cabut, hilangkan ilmu dengan cara Allah matikan ulama. Mana kalau boleh dapat ilmu direct Quran hadis, tak perlu pintu ulama, tak ada makna. Satu, ilmu hilang bila Quran dan hadis terangkat. Ini Quran dan hadis masih ada. Bahkan lebih senang nak cari dalam internet, dalam apa terkumpul.
dalam mausuahnya terkumpul. Tak macam dulu kan, nak cari Quran hadis mereka terpaksa pergi sana sini, lagi senang. Tapi kenapa ilmu hilang? Kenapa orang tidak sealim ulama-ulama dahulu? Kerana bila ulama mati, ilmunya tidak sempat digali oleh murid-murid, maka hilang sebahagian daripada ilmu. Okay. Baik. Kemudian dalam kitab ataupun hasyiah kepada I'anatul Talibin, Al-Imam Said Bakri mengatakan, kullun minal a'immatil arba'ati ala sawab. Setiap daripada imam-imam mazhab yang empat itu, mereka berada di atas kebenaran. Wa yajibu taqlidu wahidin minhum. Maka wajib ke atas orang yang tidak tahu, orang yang tidak mujtahid, bertaklid kepada salah seorang daripada mereka. Bukan haram ke taklid, Ustaz? Ya, haram pertama dalam bab akidah. Dalam bab akidah kita kena berakidah dengan dalil. Bukan taklid. Kenapa kamu percaya Allah wujud? Tak tahulah. Orang keramat ni semua percaya macam tu, saya ikut je lah. Tak boleh. Bab akidah wajib berdalil. Dan dalil akidah tidak payah mana. Alam ini sudah menjadi dalil wujud Allah Ta'ala. Dan haram bertaklid bagi orang yang sudah sampai mahkam mujtahid. So itu biasa berlaku. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Fatwa Imam Syafi'i dengan Imam Malik tak sama. Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i. Tapi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ada yang berbeza dengan mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana bila masing-masing sudah sampai level mujtahid, sudah tidak taklid pada guru lagi. Mungkin masa-masa awal-awal belajar, Imam Syafi'i akan berfatwa dengan fatwa Imam Malik. Tapi bila sampai tu, ulama lain lah bagi tahu. Macam kita tak. Kita asal ada akaun Facebook, kita jadi mujtahid terus. Keluar fatwa dalam Facebook begini. Kita sendiri. Dahulu, ulama-ulama yang mengata Syafi'i, kamu sudah boleh berfatwa. Imam Malik kata pada Imam Syafi'i, keluar fatwa dalam bab ni. Jadi bila sudah dapat pengiktirafan daripada ulama-ulama, barulah ulama itu berfatwa, sudah jadi mujtahid, haram bertaklid. Untuk level kita yang bukan mujtahid, terbalik. Haram kita itu berfatwa, wajib kita bertaklid. Jadi kita kena fahamlah posisi kita ni selevel imam-imam mujtahid atau level orang awam. Baru kita tahu posisi kita itu wajib bertaklid atau haram bertaklid. Baik. Jadi kata Imam Said Bakri, untuk orang awam wajib bertaklid kepada imam-imam mujtahid. Wa man qallada minhum kharaja an uhdati taklid. Bila dia sudah bertaklid kepada salah seorang, maka terlepaslah dia daripada tanggungan dia. Mana itu sekadar kemampuan dia. Nak suruh dia kali Quran hadis, dia tidak pandai. Saya nak ikut hadis sahih je lah Ustaz, senang. Ikut mazhab macam-macam payah. Macam mana kamu tahu hadis itu sahih? Imam Bukhari kata sahih. Kamu taklid lah tu. Kamu taklid pada Imam Bukhari lah tu. Tapi yang kamu taklid dalam bahan mentah. Hadis tu belum diproses lagi. Hanya nak bagi tahu hadis tu sahih. Macam mana nak proses jadi hukum? Tu orang taklid kepada fuqaha. Jadi tengok. Antara ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i adalah Imam Bukhari. Ini mengikut setengah qaul lah. Dia berkata tak, Imam Bukhari mazhab Hambali misalnya. Jadi tokoh hebat, ya. Jadi masing-masing mengatakan beliau mazhab kami. Tapi beliau tidak bermazhab, tidak. Jadi ulama-ulama menisbahkan Imam Bukhari kepada mazhab tertentu. Imam Muslim, Imam Tirmizi. Saya ni naik dalam bab fiqh ni Ustaz, saya lebih selesa ikut Ahlul Hadis lah. Saya kurang selesa lah ikut mazhab Syafi'i. Loh, Ahlul Hadis tu kan lebih kurang 70% daripada Ahlul Hadis dari segi fiqh mazhab Syafi'i. Kalau dari segi akidah mazhab Asy'ari. Ada pula orang buat tajuk polemik akidah antara Ahlul Hadis dan juga Asy'ariyah. Saya cakap tajuk pun dah bohong. Polemik perbalahan akidah antara Ahlul Hadis dan Asy'ariyah, sedangkan 90% Ahlul Hadis Asy'ariyah. Macam mana ada polemik antara Ahlul Hadis dengan Asy'ariyah? Ini Ahlul Hadis yang palsu. Dia mendakwa diri dia Ahlul Hadis, dia tak setuju dengan Asy'ariyah, maka dia kata ini polemik. Padahal kalau Ahlul Hadis sebenar, majoriti adalah Asy'ariyah dari segi akidah dan ramai dari segi fiqh bermazhab Syafi'i. Imam An-Nasa'i, Imam Hasan Asy'ari Mujaddid Qurun ketiga, Imam Ghazali, Imam Suyuti, Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Ramli, Imam Subki, Syekh Zakaria An-Nasari, Imam Nawawi, Imam Sya'rani, ya, dan sebagainya, ya. Jadi ulama-ulama hadis juga bermazhab dengan mazhab tertentu, ya, Syafi'i ataupun Hanafi dan sebagainya.
Jadi sangat benarlah apa yang disebut oleh al-alim al-faqih Syahidul Mihrab, ulama yang terbunuh di mihrab ketika mengajar tafsir pada malam Jumaat dalam masjid, itu Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah taala, telah membahaskan isu tidak mahu bermazhab ini dengan panjang lebar dalam kitab beliau Al-Mazhabiyah, doktrin tidak mahu bermazhab. Ada orang mengaku, oh, kami tak ikut mazhab, kami ikut dalil. Habis kamu ingat mazhab ikut apa? Mazhab ikut dalil. Kamu mendakwa ikut dalil dalam keadaan kamu bukan ahli dalil, itu masalahnya. Semua orang boleh ikut dalil, tapi mazhab mereka ikut dalil dalam keadaan mereka itu pakar dalil. Kamu mendakwa ikut dalil dalam keadaan kamu tu tak faham dalil, itu masalah. Kullu bid'atin pun kamu tak faham, kullu tu bermakna semua atau sebahagian, itu macam mana nak berijtihad? Qiyas aula pun kamu tak reti, qiyas musawi pun kamu tak faham, itu macam mana? Al-mazhabiyah, tidak mahu ikut mazhab ini adalah akhtaru bid'atin tuhaddidu syariat islamiyah, sebahaya-bahaya bid'ah yang mengancam syariat Islam. Perangai tak nak bermazhab ni akhirnya dia membawa kepada kesesatan. Dia kata kita tak maulah mazhab-mazhab ni jadi pecah belah umat Islam sahaja. Jadi sampai 4 mazhab. Baik, sebab kita ikut Quran hadis, kita bersatu. Ya ke? Ulama yang alim, yang sama-sama berguru, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik pun boleh berbeza memahami Quran hadis. Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal ratusan ribu hadis dalam dada boleh berbeza dengan Imam Syafi'i Nasirus Sunnah yang digelar sebagai pembela sunnah. Habis kita yang jahil ni macam mana? Yang ni baca hadis ni faham gini, yang ni baca hadis faham gini, yang ni innamal a'malu binniyat tak payah semayang. Akhirnya akan jadi lebih banyak mazhab-mazhab yang sesat dan jauh dari kebenaran. Dalam isya' ini. Baik, wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung di muka surat 322 bermula dengan tambih, peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah bil alamin. Amin ya rabbal alamin.